Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Belah kanan saya, belah kiri saya dan juga para penonton yang bersama menjawab salam saya. Salam kasih sayang, salam ukhuwah, salam berada di penghujung tahun dan salam bersedia untuk berada di tahun baru. Bagi kita memberkati majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama dengan penuh rasa rendah hati kita mulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bro Syah, Umi dan semua yang saya kasih sekalian, saya mohon izin untuk mulakan dengan ta'awudz, memohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam, daripada mengganggu apa yang terlintas dalam hati-hati kami, juga mengganggu apa yang keluar daripada mulut-mulut kami, kerana apa yang kita mahu adalah semata-mata redha Allah Subhanahu wa taala. Dimulakan dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang mencipta, yang mengurus, yang mentadbir, yang menyelia, bahkan menyantuni seluruh alam. Dan salawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Adapun sesudah itu, baik, alhamdulillah pada malam minggu ni saya rasa teruja kerana dapat bersama dengan yang saya anggap sebagai keluarga, adik-beradik, rakan, sahabat yang bersama di channel Dewan Dakwah kita ni, Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Dan saya terlebih dahulu ingin mengucapkan kepada orang-orang belakang kita ni, Tuan Haji Yusri, yang merupakan kluster media dalam Dewan Dakwah kita, juga Wan Haris, dan juga tim-tim yang ada bersama, masya-Allah, yang mungkin saya tak sempat menyebut seorang-seorang. Pasti juga saya mengucapkan terima kasih kepada Galeri Ilmu kerana menyediakan studio yang begitu hebat, tak lain tak bukan untuk insya-Allah menyemarakkan ilmu dakwah, dan pastinya juga itu satu perkara yang sangat berharga. Baik, kita dah bercakap belakang tabir, kita nak ke depan tabir. Saya tak susah pada malam ni kerana saya kalau nak memperkenalkan, orang kata orang yang dah terkenal tak perlu diperkenalkan, al-ma'ruf la yu'arraf, orang yang dah terkenal tak perlu lagi kita perkenalkan. Tiba kita macam tak kena, Umi, kan? Sangat terkenal, lepas tu kita baca biodata dia, tak apa kena skrip dia. Jadi saya yakin pencinta ilmu, sebab yang pilih kita bersama ni pastinya para pencinta ilmu yang nakkan kebenaran, nakkan petunjuk, nakkan hidayah. Jadi wajah-wajah yang di kanan dan di kiri saya adalah, saya kira, wajah-wajah yang sering orang kata terlihat, kalau tak mungkin di TV, mungkin di radio, kalau tak di radio, di akhbar, kalau tidak pasti juga saya kira di channel-channel, walau di mana saja siaran, saya rasa kita akan jumpa, Jadi insya-Allah pada malam ni mungkin kita akan sedikit bertaaruf dengan di belah kanan saya, panggilan mesranya ialah Bro Syah, nanti mungkin saya minta kita ta'aruf sikit lah kot. Bukan sebab ta'aruf tu sebab tak dikenali, tetapi adab dalam berukhuwah, berusrah, berkeluarga ni, dia kenalah nak tunjuk sikit macam tu. Boleh ke? Boleh. Lagi insya-Allah, Boleh. Baik, saya mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada Bro Syah, dan seorang lagi Dr. Robiah, tapi kami semua di Dewan Dakwah panggil Umi, kan, dan saya kira ramai juga memanggil Umi, walaupun Umi tu maksudnya ibu, orangnya muda, tiba-tiba orang tua macam saya ni panggil Umi, takut Umi kecil hati. Boleh ke Umi nak panggil Umi ni? Boleh, baik, Umi juga masya-Allah, saya kira dalam bidang pendidikan, dalam bidang kaunseling, dalam bidang dakwah, dan pastinya rakan-rakan semua kita di Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, adalah satu medium, satu wadah yang ingin sekali sebenarnya nak mengajak seramai mungkin. Jadi sebab tu malam ni kita praktik dulu. Please share,
please like dan share seramai mungkin, ajak sama-sama ya. Sebab malam-malam yang baik dan berkat ni di bulan yang haram ini, di bulan Zulhijjah ini, saya kira amat baik. Kadang-kadang kita nak dakwah orang tu payah, tetapi mungkin dia free malam ni, kita pun invite dia pun tiba-tiba dengar apa yang Bro Syah cakap, ya Allah, rupanya begini. Mungkin nasihat tu Umi sampai ke dalam hati. Jadi perubahan yang berlaku kepadanya selama 20 tahun sebelum orang tu mati, semua perubahan itu Allah akan bagi share sahamnya kepada kita. Sebab itulah Umi dakwah ini satu benda yang ramai orang tak suka nak buat. Sebab dakwah adalah ibadah yang paling dibenci oleh syaitan. Syaitan benci sangat dakwah. Sebab kalau kita tahajud, kita buat secara aktif, kita tidur pasif, tak dapat pahala. Tetapi bila kita buat dakwah, orang tersebut lakukan Nabi sebutkan tentang perkara ni dia akan tetap. Jadi sebab tu rakan-rakan yang mula share, saya harapkan sangat tolong share, tolong invite, tolong ajak seramai mungkin rakan-rakan lain untuk perbincangan kita. Baik, alhamdulillah kita dah agak lewat malam. Tajuk kita pada malam ni sebenarnya sempena hijrah yang kita berada betul-betul di hujung Umi, hujung bulan Zulhijjah ini 1441 ni, 26 Zulhijjah, sebelum kita akan masuk 1 Muharram pada 20 hari bulan Ogos. Maknanya hanya beberapa hari kita akan masuk kepada bulan tahun baru sebenarnya. Mungkin kerana tak ada countdown, tak ada bunga api, kita pandang sepi, tetapi rupanya umur kita diukur ikut kalender hijrah. Jadi tajuk kita pada malam ni menuju cahaya. Tajuknya sangat menarik. Kerana tajuknya adalah menuju cahaya. Baik, saya kira saya nak mulakan sedikit ta'aruf lah, Bro Syah. Mungkin boleh. Saya je cakap bukan tak kenal, tapi maknanya nak dengar ni dia Zoramli je bercakap ni kan, nak dengar juga Bro Syah nak bagi orang kata ucapan salam dulu Bro Syah ni katanya pandai berpantun. Jadi okey bro, mungkin Bro Syah boleh bercakap dengan rakan-rakan kita yang bersama, insya-Allah. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Cakap salam tu dah lembut, dah rasa sejuk hati dah. Alhamdulillah. Okey, nama saya Syakirit bin Kakulal Govinji, ataupun boleh panggil dengan Bro Syah. Cuma sebutan dia kena betul, kena sebut lembut sikit. Sebab kalau keras nanti takut bunyi dia beruk nanti. So kita bagi Bro Syah. Saya tadi okey ke? Okey, alhamdulillah, baik Allah. Alhamdulillah. Sedikit latar belakang, sekarang ni saya bersama-sama dengan NGO Global Unity Network, dan kita pun bersama-sama dengan Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Okey, so sama-sama kita bekerjasama. Dan seterusnya, mungkin satu latar belakang saya memeluk Islam, telah melakukan hijrah pada 24 tahun yang lepas. Alhamdulillah. Saya rasa setakat itu sudah memadai kot. Baik, masya-Allah. Baik ya. Dengan sedikit introduction tu pun Umi kan, saya rasa masya-Allah banyak yang kita nak gali pada malam ni. Dan saya pun dah tengok dalam respon saya ni pun dah ramai dah ya. Kalau saya sempat baca, saya bacalah insya-Allah nama-nama rakan-rakan kita. Eva Ismail, Ustaz Jafri ke ada sama? Allah Rabbi Ustaz, dalam sibuk-sibuk sempat juga bersama dengan kita. Doakan majlis ni berjalan dengan baik. Nanti insya-Allah kita connect. Dan tadi Bro Syah dah 24 tahun. Saya Umi sebenarnya kita duduk di sebelah orang-orang hebat ni Umi. Kita nak sangat menumpang kebaikan, jasa ya. Jadi insya-Allah amat rugi kalau tak share seramai mungkin. Sebab setiap masa Allah beri ilmu kepada kita ni dengan cara yang berbeza-beza. Malam ini mungkin dengan cara yang berbeza, yang kita nak jadikan pedoman untuk kita juga berhijrah. Sebab semua orang nak berhijrah. Okey, Bro Syah dah Bro Syah sudah memperkenalkan dirinya. So Umi lah, Umi. Orang nak dengar Umi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam bahagia, selamat tahun baru. Mudah-mudahan forum yang kita adakan hari ini menambah sedikit lagi khazanah ilmu kita dan membuat kita lebih dekat dengan Allah, lebih rindu dengan ibadah, dan akhirnya merasakan bahawa hidup ini tidak ada yang lebih indah selain beribadah dan berdakwah, insya-Allah. Allahu Akbar. Okey, tak ada yang lebih indah selain daripada beribadah dan berdakwah. Alhamdulillah, saya kira ramai dah yang menonton bersama dengan kita ni suka berdakwah, beribadah, tapi berdakwah mungkin belum tentu. Jadi insya-Allah dengan bersama
bersama-sama kita, saya nak ajak sangat kita dalam menjadi keluarga besar, sebuah keluarga besar Dewan Dakwah ya, bersama-sama insya-Allah. Bersama dengan kita ni pun ada Puan Azwar ya, setiausaha kita. Ya. Bersama insya-Allah dalam kita pada malam ni, tak lain tak bukan untuk mengimarah dan menyemarakkan insya-Allah. Baik. Tanpa berlengah semua yang dikasih sekalian, tajuk kita adalah menuju cahaya. Sempenanya Forum Hijrah. Saya nak mula dengan Umi lah, sebab Tuan Haji Yusri kata ladies first ya. Orang kata beri keutamaan kepada yang kita panggil ibu lah kan. Jadi Umi, mungkin Umi ada sudut pandang Umi sendiri bila cakap hijrah, bila cakap cahaya ya, supaya mungkin yang menonton ini dalam keadaan mungkin ada yang mencatat, dan tolong catat juga di respon yang kita saya boleh baca pada saya punya panel kat depan saya ni. Tolong tuliskan dan kemudian notakan, sebab lepas ni akan ada orang melihat ketika offline. Jadi mereka boleh mendapat banyak kesan daripada catatan yang diberikan tersebut. Jadi Umi sebagai permulaan, sudut pandang Umi sendiri. Okey, terima kasih Ustaz Zul dan juga brother. Akhi ya. Ini kekuatan. Pada saya brother itu lebih dekat daripada brother Shah. Itu nama okay. kan, so brother is brother lah. Mean we are very close. Okay. Bercakap tentang katanya notion yang mengata ataupun kita kata naluri tahun baru, perasaan tahun baru, perasaan tentang apa yang kita faham tentang cahaya, apa yang kita faham tentang hijrah, ia merupakan satu gabungan perasaan yang sangat hebat. Kalau kita semua sedar bahawa kita nak jumpa tahun baru, walaupun tak ada poster tengah jalan, tak ada poster di tempat tol, dan tak ada apa-apa countdown yang naik ke poster mana-mana pun, maka kita sebagai pemilik ataupun sebagai pemegang kepada tahun hijrah ini, kita harus bangun dengan semangat kita. Kita yang kata selamat tahun baru, selamat hijrah, kita yang hidupkan. Kerana cahaya itu tidak akan hidup tanpa ada yang menghidupkan. Walaupun Allah sudah bagi cahayanya percuma, kita kata, tapi kalau tidak dipungut, tidak diletak di tempat yang baik, maka cahaya itu tidak mendatangkan kebaikan. Sebab itu bercakap tentang kita kata tahun baru, maknanya bercakap tentang dakwah, bercakap tentang hijrah. Bermakna kita bukan kata hijrah itu mesti tahun hijrah atau sebab tahun hijrah. Hijrah itu milik semua orang, dan semua orang mesti berazam melalui proses hijrah. Sebab tu hijrah itu berubah dari satu situasi ke satu situasi. Maka kalau kita kata dari segi psikologinya, kalau kamu tak nak berubah, bermakna kamu mati sebelum mati. Maka perubahan itu merupakan satu kemestian. Kalau dia sudah baik, dia nak jadi lebih baik. Kalau dia nak jadi lebih baik, dia jadi terbaik. Ini kekuatan-kekuatan. Sebab itu orang bertakwa itu bukan saja orang Islam, bukan saja orang beriman, tapi orang yang Allah anggap the best. Jadi kalau kita kata kita dah solat 5 waktu, dah buat rukun iman, dah pergi Mekah, Kuala Kilir, buat umrah, tetapi hatinya belum rasa bahawa dia dapat hadiah termahal dengan tahun baru ini, kerana Allah bagi dia kesempatan hidup di tahun baru. Kita tahu, Umi pun tak tahu lagi beberapa hari maknanya Allah bagi atau tidak, tetapi harus merasakan bahawa setiap kita berhak mesti wajib sungguh-sungguh untuk menjalankan proses dakwah ini, kerana dia milik kita, dia hak kita, dan dia tanggungjawab kita. Dan menjadi satu daripada kekuatan ibadah paling Allah suka ialah menyebarkan, menyambahkan, menambung, panggil. Kita buat forum dia pun untuk jemput, panggil. Siapa yang belum kita panggil, untuk merasakan bahawa dia adalah sebahagian daripada entiti yang harus berdakwah, yang harus mengajak kebaikan. Pertama, kebaikan untuk dirinya, keluarganya, sahabat, kerabatnya. Kalau kita tak boleh buat untuk negara, tak boleh buat sampai antarabangsa, buat dulu antara rumah-rumah kita, antara keluarga kita, antara ahli-ahli kita. Ini kekuatan yang nak dibangun. Sebab itu kita kata dakwah bukan kerja ustaz saja, bukan kerja ustazah saja, tapi siapa saja yang mengaku dia 2 kalimah syahadahnya ada, 2 kalimah syahadahnya masuk ke dalam urat saraf dia, 2 kalimah syahadahnya mendirikan tulang-tulangnya, dia mengaku bahawa dia ada Allah, ada Rasulullah, tapi bila ditanya bila kamu cinta Allah, bila kamu cinta Rasulullah, bila kamu rindu Allah, bila kamu rindu Rasulullah, bila susah. Sebab itu kita baca Quran tapi tak baca hadis. Buku-buku hadis tidak dipungut, kita pungut Quran je. Macam-macam Quran kita angkat, tapi kita tak faham. Kenapa? Kita rasakan berdakwah ini adalah tugas orang lain, bukan tugas kita.
Maka sekali lagi, kalau kita menuju cahaya, bermakna kita nakkan cahaya dalam hidup kita, cahaya dalam hati kita, cahaya dalam minda kita, cahaya dalam lingkungan kita adalah cahaya yang benar-benar jumpa dengan rohnya Allah, jumpa dengan kalimah yang benar-benar membuat kita rasa sangat sihat, sangat bahagia, dan akhirnya membangun satu suasana. Kitalah saudara, kitalah orang yang nanti akan bertanggungjawab dengan Allah. Ke mana agama kamu pegang, ke mana kamu bawa, kamu buat apa dengan agama yang kamu ada, apa yang kamu buat dengan 2 kalimah syahadah kamu, apa yang kamu buat dengan khatam Quran bulan puasanya. Tak puasa, tak tadarus dah. Maka sekali lagi, jangan dakwah hanya di bulan puasa. Maka kalau kata tahun baru, berazamlah pada semua orang, tak kira umur berapa. Sebab itu dakwah bukan sekadar ilmu saja, bukan sekadar penjawatan saja. Dakwah harus bermula dengan cara hidup, gaya hidup, gaya bercakap, gaya bergaul, gaya berbual. Itu yang kita katakan adab. Adab maknanya kita kata ilmu mesti dihiasi dengan adab. Kalau ilmu tidak ada adabnya, kita sulit untuk buat dakwah. Sebab itu yang pergi kuliah ramai, tapi nak cerita balik apa dalam kuliah tak lepas pada keluarga. Apa sebab berlaku? Kerana dia rasa dia belajar untuk dia. Nak dengar je. Kenapa datang sekitar? Nak dengar je. Bila nak dengar saja, tidak mengangkatnya sebagai satu tanggungjawab. Allah bagi aku ilmu ini, aku nak kena kongsi dengan orang, walaupun seorang, walaupun satu ayat. Kekuatan ini yang belum lagi timbul. Mudah-mudahan di tahun baru ini, setiap yang jumpa ilmu, setiap jumpa ilmu, angkat ilmu itu walaupun sebab tu ayat, untuk kita kongsikan dengan orang lain, supaya orang lain merasa nikmatnya ilmu yang Allah bagi dengan cara paling beradab. Jangan kita gunakan yang kasar, yang keras, yang tunjuk sombong. Kita lah yang paling suci, kita lah yang paling beriman, kita lah yang paling banyak hadis, kita lah yang paling banyak Quran, kita lah yang pakai serban besar, pakai jubah labuh dan sebagainya. Kerana dakwah adalah ajak. Kalau pakai lengkap tapi tak mampu ajak seorang pun untuk rasa cinta Allah Rasulullah. Sebab itu pada saya kekuatan pertamanya, bagaimana menyemai pada anak-anak cinta Allah, cinta Rasulullah itu, sehingga cinta itu subur untuk mendorong kita merasa bahawa hidup aku ni untuk Allah dan Rasulullah. Dan adab yang aku nak pakai, akhlak yang aku nak bawa ialah akhlak yang diwariskan, yang dipusakakan oleh Rasulullah, tidak yang lain. Maka sekali lagi kita gali semua ilmu yang ada kaitannya dengan Allah dan Rasulullah, dan akhirnya kita pakai jadi pakaian, kita bawa jadi senjata, dan akhirnya kita kumpul semua sahabat dan kerabat menggunakan tali-tali yang namanya cahaya-cahaya ilahi, insya-Allah. Masya-Allah. Mudah-mudahan. Masya-Allah ya. Umi ambil nafas ke cakap tadi? Macam satu nafas ya Umi. Baik, alhamdulillah Umi memang macam tu. Kemudian Umi ya, Bro Syah ya, Umi biasa dalam penyampaian menggunakan strong word, perkataan-perkataan yang kuat ya, dan itu membantu kita untuk lebih memahami, sehingga kalau kita tengok Umi sebenarnya dalam satu nafas Umi bercakap tadi, Umi bercakap tentang hijrah, kemudian kita seolah tersedar hijrah Nabi itu berlaku setelah proses dakwah. Tu yang Umi sebutkan tadi, dakwah maknanya hijrah Nabi itu ya, dia sebenarnya berlaku kerana telah berlaku proses dakwah terlebih dahulu. Dan kemudian Umi rantaikan lagi dengan bahawa dakwah itu mesti dengan ilmu. Dan kemudian Umi landing tadi dengan bahawa akhir sekali cahaya itu adalah cinta Allah, cinta Rasul. Jadi masya-Allah di celah-celah itu banyak catatan yang mungkin masing-masing kita mencatatnya, tetapi kerangka besar yang kita nampak dalam perbincangan daripada poin pertama daripada Umi pada malam ni mengingatkan kita bahawa memang hijrah ini selama mana kita hidup, selagi itu kita berhijrah. Selama mana kita hidup, kita wajib, Umi kata wajib, mesti, perlu ya, sayugia, apa lagi perkataan, orang kata perkataan yang dekat dengan kita untuk kita sedar bahawa rupanya aku kena berhijrah. Dan kerana itulah cahaya yang kita nak bincangkan pada malam ni di atas yang kita kata, bila sebut cahaya tersebut, mungkinlah cahaya itu pastinya adalah hidayah Umi kan, sebab ilmu itu hidayah, dakwah juga kepada hidayah. Kemudian bila sebut cahaya adalah tak ada cahaya yang lebih terang lebih daripada cahaya Islam. Dan cahaya itu adalah cahaya iman, dan cahaya itu adalah cahaya Rasulullah yang tadi yang Umi sebutkan. Dan kerana itulah bila kita menyebutkan tentang cahaya Rasulullah, maka daripada cahaya Rasulullah itulah sebenarnya lahirnya akhlak dan adab. Jadi sebab itu kita sangat ingin menyentuh persoalan ini, sebab
saya yakin mak-mak yang menonton dan menyaksikan kita, berapa ramai yang terluka. Mungkin kita kata seperti anak kita pegang razor blade yang tajam tu dan toreh dalam hati kita, mengalir darah berwarna merah pekat. Kita kata apa, sedih bukan main. Kenapa? Akhlak. Ya, tadi masa makan Umi kata kadang-kadang kita dah terbiasa dah ya. Dulu kalau masa kita mak kita panggil nama kita mesti jawab ya Umi, ya mak kan. Tetapi sekarang je sambil sebab duk tengok WhatsApp dengan ini semua adalah yang mengikis ya, yang tanpa kita sedar. Jadi sebab tu insya-Allah kita harap sebagai mukadimah daripada Umi tadi, dan kita dapat sesuatu. Sebab nanti mungkin pada pusingan yang berikutnya mungkin ada yang nak tanya macam mana cara saya nak mulakan langkah mungkin ya. Kedua-dua panel kita akan insya-Allah bersama-sama, dan kita datangkan khas sekali lagi daripada Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, studionya di Galeri Ilmu. Terima kasih yang sentiasa menerbitkan terbitan-terbitan berkualiti. Saya nak pergi ke brosyah ya. Brosyah dia okey sangat. Dia macam cool je kan. Tenang je Umi kan. Dan sebab itulah saya kira ramai yang menawan hati, bahkan orang-orang yang tak Islam lagi pun dengar brosyah punya cakap ya. Tetapi kita nak hari ni, kita tahu secara orang kata sepintas lalu, tapi mungkin bila kita sebut hijrah, kita cakap pada menuju cahaya, mungkin ekoran daripada apa yang Umi sampaikan tadi, sudut pandang Bro Syakir sendiri. Okey, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan penyampaian daripada Umi tadi, cukup menarik, dan antaranya disebut tentang dakwah tadi. Dan dakwah ni adalah tanggungjawab kita bersama. Dan saya akan kupas ini kemudian nanti insya-Allah. Dan pada kali ini kita nak lihat, kita lakukan satu hijrah menuju cahaya. Okey, dan bila kita kata menuju cahaya, berartinya apa? Daripada kegelapan kepada cahaya. So saya sendiri sebagai contoh pernah hidup sebagai seorang yang bukan beragama Islam, dan kemudiannya memeluk agama Islam. Bererti saya ada dua pengalaman yang berbeza. Saya pernah hidup dua alam yang berbeza. Namun begitu saya bukan makhluk dua alam. Okey, tetapi ini membantu saya membezakan hidup sebagai seorang yang non-Muslim dan kemudian sebagai seorang Islam. Dan memang benar dan tepat sekali, saya kalau kita simpulkan, ianya adalah satu pengalaman hijrah daripada kegelapan kepada cahaya. Dan bila seseorang yang memeluk agama Islam, kita biasanya panggil dia mu'alaf, ataupun saudara baru, ataupun saudara kita. Tetapi bila kita panggil orang yang memeluk agama Islam ni contohnya sebagai saudara kita, adakah kita benar-benar maksudkan mereka sebagai saudara kita? Apa maksud saudara kita? Kalau dia adik-beradik saya, kalau dia ibu saya, ayah saya, kalau dia adalah anak saya contohnya, kalau dia ada masalah, kalau dia dalam kesusahan, kalau dia dalam kelaparan sebagai contoh, apa yang saya akan lakukan? Saya akan lakukan yang terbaik untuk membantu dia. Jadi bila seseorang yang memeluk agama Islam, mereka menjadi saudara kita yang memerlukan sokongan dan bantuan daripada kita. Dan bila kita kata bantuan, dia tidak semestinya dalam bentuk kewangan ataupun barangan atau kebajikan semata-mata. Ada antara mereka memerlukan bimbingan, ada antaranya memerlukan motivasi, dorongan, ada antaranya memerlukan solusi pada masalah-masalah yang dihadapi. Bila seseorang yang memeluk agama Islam, okey, saya akan katakan dia melakukan satu hijrah penuh dengan pengorbanan. Orang yang memeluk agama Islam mu'alaf ini, dia ada cabaran. Sebelum masuk Islam ada cabaran. Semasa nak masuk Islam, nak buat putusan, jadi tak jadi pun ada cabaran. Biasanya itu cabaran yang paling besar akan datang waktu itu. Dan seterusnya, selepas ucap dua kalimah syahadah, cabaran tidak terhenti, cabaran tetap berterusan. Saya bagi contoh, beberapa contoh. Sebelum memeluk agama Islam, antara cabaran-cabarannya ialah, adakah Islam tu agama yang sesuai untuk aku? Bukankah semua agama sama saja? Semua agama pun mengajar kepada kebaikan. Jadi kalau semua agama mengajar pada kebaikan, kenapa mesti aku pilih jalan Islam sebagai contoh? Itu sebelum dia memeluk agama Islam. Bagi kita yang beragama Islam, kita tahu contohnya dalam surah Al-Imran, surah nombor 3 ayat nombor 19, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam.
Contohnya dalam surah Ali Imran surah nombor 3 ayat nombor 85, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, kalau siapa-siapa memilih agama selain dari Islam tidak akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita faham sebagai seorang muslim. Tetapi seorang yang non muslim tadi tu, dia tak faham perbezaan itu. Dan seterusnya, bila dia nak memeluk agama Islam, jadi tak jadi, nak masuk atau tak nak masuk, macam-macam persoalan bermain dalam fikiran. Antara cabaran utama adalah daripada keluarga. Keluarga mereka tak boleh nak terima kalau anak mereka memeluk agama Islam. Ini adalah satu pada saya satu perkara yang biasa. Contohnya kita yang beragama Islam, na'udzubillah, kalau anak kita esok nak keluar dari Islam masuk ke agama lain, cara spontan kita sebagai ibu bapa pun tak boleh nak terima perkara itu. Jadi begitu juga dengan mereka daripada penganut-penganut agama lain. Bila anak nak memeluk agama Islam, dia akan hadapi pelbagai cabaran. Bagaimana aku nak beritahu pada keluarga aku, bagaimana aku nak berkongsi pada keluarga aku. Macam contoh macam diri saya sendiri. Bila saya nak memeluk agama Islam, seolah-olah macam mak bapak saya tahu je saya nak memeluk agama Islam, mereka telah mengugut, mengancam saya bahawa mereka akan bunuh diri kalau saya memeluk agama Islam. Dan ini telah pun membuatkan saya tertangguh untuk sebulan nak masuk Islam. Sebab saya takut kalau saya masuk Islam, mak bapak saya bunuh diri. Tetapi pada waktu tu saya dah ada pemahaman tentang Islam. Dan saya tahu kalau saya tidak memeluk agama Islam, saya dalam keadaan kafir. Tetapi kalau memeluk agama Islam, mak bapak bunuh diri. Tetapi kalau tak memeluk agama Islam dan mati dalam kufur, saya masuk neraka. So kita ada pemahaman dan ini mengganggu kita. Sampailah ke tahap kita mendapat keyakinan tentang agama Islam. Bila kita yakin dengan Islam, subhanallah, kita pun memeluk agama Islam. Dan apa pun yang berlaku pada mak bapak pada waktu itu, saya berfikir, saya reda. Saya tidak akan menyesal dengan keputusan saya memeluk agama Islam. Kalau mak bapak saya bunuh diri, saya reda. Sebagai seorang anak, saya akan rasa sedih, sudah pasti. Tetapi tidak menyesal dengan keputusan memeluk Islam. Kalau peristiwa ini berlaku 100 kali, 100 kali saya akan memilih Islam melebihi mak bapak saya. Sebab apabila kita mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya tanpa ada bandingan, itu adalah permulaan kita merasai kemanisan iman. Dan setelah mengucap 2 kalimah syahadah, bukan bererti cabaran kita selesai. Masih dengan pelbagai cabaran. Saya yang memeluk agama Islam dalam keadaan begitu yakin pun, selepas beberapa bulan memeluk Islam, pernah terlintas nak keluar balik, nak murtad daripada agama Islam. Bukan kerana agama Islam tak bagus, tetapi kerana segelintir orang-orang Islam sekeliling yang terlalu menekan. Jadi bila mereka menekan, mereka merimaskan. Jadi yang menyelamatkan saya pun adalah pepatah Melayu, jangan marahkan nyamuk, ke lambu dibakar. Jadi saya dapat bezakan yang bermasalah ni segelintir orang-orang Islam keliling saya. Tetapi agama Islam bagi saya cukup sempurna, cukup bagus. Antara kitab-kitab rujukan utama saya mula-mula masuk Islam selain daripada Al-Quran adalah Sahih Muslim. Ini adalah hadis Nabi SAW. Dan setiap kali saya baca Sahih Muslim, dan saya suka jilid pertama yang banyak cerita tentang iman dan sebagainya, yes. Subhanallah. Saya ni bila kita baca buku cerita, macam bukan buku cerita, buku hadis ni, bila kita baca, kita akan rasa seolah-olah kita berada dalam watak tadi. Kita satu daripada bahagian tu. Dan saya akan rasa cukup seronok dengan keterampilan pimpinan teladan Nabi SAW. Tetapi bila saya letak buku, saya lihat orang-orang keliling saya taklah macam tu sangat. Subhanallah. Dan bila kita cerita tentang Nabi, adab dan akhlak, kita selalu cerita Nabi menjadi seorang Nabi Rasul pada umur 40 tahun, dan kita cerita 23 tahun kenabian kerasulannya. Tetapi kadang-kadang kita lupa 40 tahun sebelum menjadi Nabi, adab dan akhlak Rasulullah SAW sehingga digelar sebagai Al-Amin. Saya rasa cukuplah untuk pusingan yang pertama, insya-Allah. Terima kasih. Ya Allah. Saya rasa Umi setuju, dan juga para penonton yang bersama dengan kita bersetuju. Hijrah itu tidak semudah yang kita ucap. Dan kisah hidup sendiri, pengalaman sendiri. Saya teringat ketika Sayyidina Umar bercakap tentang Al-Hur, kemerdekaan. Masa tu Bilal ada bersama, dan Bilal menyebut kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, kamu bercerita tentang kemerdekaan, kamu tidak akan faham sebenarnya sehingga kamu pernah menjadi seorang hamba."
baru kamu akan faham sepenuhnya apa erti kemerdekaan. Jadi bila kita dengar pada malam ni, Masya Allah, di penghujung tahun ni, kita dengar pengalaman dan kita tahu bagaimana suka dan susahnya sebenarnya seorang hamba Allah nak pulang balik kepada Allah. Dan sebab tu saya kira wajib bagi kita semua bangkit pada malam ni untuk terlibat sama untuk mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Setelah kita dengar sisi yang mungkin bukan menjadi sisi kita. Kita mungkin berada di pulau ini, kita tak pernah tahu di bagaimana dunia orang lain, ya. Dan insya-Allah perkongsian tadi saya kira sangat menyentuh dan ramai sekali rakan-rakan saya kira yang mungkin melelehkan air mata kerana bila membayangkan betapa laluan yang sangat sukar yang mereka tempuh apabila mereka memilih untuk mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan apa yang Bro Syah sebutkan sebentar tadi, itulah yang mungkin kita baca dulu dalam kisah Mus'ab ibn Umair. Ya, kita baca dalam kisah. Tetapi mungkin tu dalam rantaian kitab-kitab lampau bercerita bagaimana Mus'ab bin Umair mendapat cabaran. Tetapi hari ini bersama dengan kita, mereka yang sendiri, dan tujuannya tidak lain untuk kita sedar untuk berhijrah bukan semudah itu, apatah lagi untuk mendapat yang terbaik, yakni cahaya yang terbaik. Jadi nampaknya kita Bro Syah, kita ambil masa rehat sebentar. Tetapi bagaimanapun saya ingin terlebih dahulu nak mengucapkan sangat, saya nak sebut juga Umi, mana-mana rakan kita yang Masya Allah sharekan dengan kawan-kawan yang lain. Ini praktik dakwah yang kita dah mula buat. Kita tak boleh nak berforum, kita tak boleh nak kongsi kisah Bro Syah Kirit, tetapi kita sampaikan ada di kalangan mereka yang mendapat manfaat, kita mendapat pahala, ya. So saya sebut beberapa nama, tak perlulah mungkin kalau tak sempat nak sebut, kalau boleh nak sebut semua nama, Eda, Nur Shima, Sofi Sadikin, Rahayu binti Muhammad Yusof, ya. Masya Allah banyak sekali share. Rani Idris, Az-Zahra, ya. Yad Abdullah, ya. Baik, Mafis ni Masya Allah, ya, orang kuat kita. Baik, semua yang dikasih sekalian, insya Allah kita just ambil rehat dulu supaya ada mungkin nak pergi bancuh kopi sat ke, kan. Jadi kita rehat sebentar saja. Nanti insya Allah lepas tu kita akan jumpa lagi.
umat Islam kalau bertemu kali kedua walaupun berpisah sebentar disunatkan untuk memberi salam. Yes. Jadi saya nak beri salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bersama. Sebenarnya memberi ruang sedikit kita kata apa, boleh mungkin ajak kawan lagi, kemaskan kedudukan kita, sebab kita dah masuk dan melalui round yang pertama, dan Umi telah buka ruang perbincangan, brosur terjun dalam pengalaman, dan Alhamdulillah pertemuan kita pada malam ni melalui saluran Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, yang merupakan satu platform untuk kita berusaha, dan kita nak invite seramai mungkin untuk sentiasa bersama melihat perkembangan kita, bahkan terlibat menjadi satu keluarga besar, macam yang brosur sebutkan tadi, dan Umi juga tekankan tadi, ialah persoalan dakwah yang ramai orang abaikan, sedangkan itulah sesuatu benda yang sangat besar, dan ini difahami oleh mereka yang golongan as-sabiqun al-awwalun. Sayyidina Abu Bakar pada pagi hari memeluk agama Islam. Sesudah memeluk agama Islam, tengok beberapa orang sahabat-sahabat besar yang berjaya diislamkan, tak tunggu 6 minggu, tak tunggu 6 tahun. Jadi kita ambil semangat-semangat tu, sebab itulah kita ada tim yang kita harapkan kuat, ya. Umi ada, Brosyah ada, Ustaz Jafri ada, Ustaz Syed Kadir pun ada, ramai lagi para asatizah duat yang akan bersama dengan kita, dan kita akan membentuk satu keluarga besar insya-Allah di atas payung kita sesuai dengan tajuk perbincangan kita, adab dan akhlak. Jadi Umi, alhamdulillah tadi kita dah dengar brosur, saya kira sangat tersentuh Umi kan, satu pengalaman yang real Umi. Umi nak menambah di sudut, maknanya kita bercerita tentang menuju cahaya, masih lagi dalam batas itu, dan juga hijrah itu sendiri. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sekali lagi dalam pusingan kedua, kita melihat apa agak yang ada benda yang kita nak gugah jiwa kita. Bila kita sebut hijrah, itu apa yang tergerak dalam hati kita. Kalau kita sebut apa yang namanya dakwah, itu apakah aja yang terpanggil pada diri kita. Kalau kita mengaku kita hamba Allah, maka tunjukkan apa bukti kita sampai ke hamba Allah. Kalau kita mengaku kita Muhammad Rasulullah, kita mengaku kita pengikut Rasulullah, apakah agaknya karakter yang sudah kita angkat dalam diri kita yang nak menyamakan kita dengan Rasulullah. Kalau tidak, kita kata kita hanya mengaku-ngaku tapi tidak diakui. Itu yang kita bimbang. Sebab itu kekuatan yang nak dibangun bukan sekadar tahun baru, tapi anggaplah setiap tahun itu baru, setiap hari itu baru. Maknanya kita kata setiap hari kita bangun itulah hari yang baru. Bermakna kalau tidak membuat sesuatu yang baru, makna kita sudah dianggap mati sudah. Tidak termasuk dalam orang-orang yang sedang bergerak untuk menuju satu yang kita namanya matlamat, ataupun membaharui cahaya-cahaya yang patutnya ditambah. Sebab itu kita kata kekuatan yang nak dibangun ialah bagaimana kita merasa bahawa bukan merasa puas apa yang sudah dibuat, tapi merasa tak cukup, belum habis. Sebab itu kalau kita kata kita mula jatuh cinta dengan dunia dakwah, jangan kata dia dakwah sebab dia bukan ustazah, dia bukan ustaz, tapi kita boleh berdakwah dengan pemikiran, kita boleh berdakwah dengan pertolongan, kita boleh berdakwah dengan tulis buku, dengan kita boleh berdakwah dengan bantu orang yang susah, orang miskin, jiran kita, apa saja kerja kebajikan. Sebab itu jangan kecilkan dakwah itu, maknanya mesti ustaz, mesti ustazah, mesti masjid, mesti surau. Dah atas jalan je dakwah, sebab kita ada street dakwah dan sebagainya. Bermakna sekali lagi, jiwa dakwah kita mesti besar. Apa aku nak bagi pada agama? Apa yang aku nak tunjuk ke Rasulullah besok? Aku adalah pejuang-pejuang menyambung para nabi punya jihad contohnya. Kalau kita tidak mengangkat rasa bahagia untuk jadi pengikut Rasulullah, Allah tak tengok besar mana kamu buat, tapi Allah tengok kamu buat kerana siapa. Okay, kita bimbang kalau kita kata buat dakwah kerana bukan kerana Allah. Ini yang kita bimbang. Akhirnya anak-anak remaja hari ini ataupun orang-orang yang selepas kita merasakan dakwah ini sangat jauh dengan mereka. Mereka kata itu kerja ustaz, itu masjid, itu surau, itu halal, itu haram, itu saya tak boleh. Malah ada yang sehari ini, kalau itu kita pengalaman sebagai kaunselor, anak-anak yang sudah tak nak lagi disuruh tak nak lagi baca Quran, tak nak lagi solat, tak nak lagi buat apa yang, tak nak lagi bercakap tentang Tuhan. Malah ada anak remaja umur 19 tahun. Saya minta dengan mak saya tak nak jumpa dengan kaunselor Islam, kaunselor Melayu. Saya kalau boleh nak jumpa kaunselor bukan Islam, kerana mereka tak bercakap pasal dosa,
Kalau jumpa orang Melayu, dia kata pasal dosa. Bermakna anak kita tak tahu pun nak beza dosa tu untuk apa. Kenapa kita sebut dosa? Kenapa kita sebut pahala? Jadi kekuatan yang nak dibangun hari ini, kita jangan kata tak solat tu dosa. Itu tak cukup. Maknanya kita kena bimbing mereka apa sebab Allah bagi kita solat. Apa dapat dalam solat itu? Apa yang mengubah diri kita dalam solat? Bila kita bersolat tapi perangai tak berubah, sikap tak berubah, akhlak hancur berkecai, adab lintang pukang, bermakna generasi muda melihat nampak bercakap macam baik, tapi tengok perangai tak jadi baik. What you say is not what you do. Maknanya sekali lagi, proses dakwah kita gagal. Sebab itu hari ini kita tak boleh kata kalau ada nyanyi katakan iman tak dapat dijual beli, iman tak dapat diwarisi dari orang tua. Kerana apa? Memang kita tidak mampu untuk menurunkan apa yang kita ada sekiranya anak tidak diasuh dengan akhlak Islam. Anak tak tengok pun apa bezanya antara orang Islam dengan bukan Islam. Kadang-kadang bila kita terperangkap, kita nampak yang bukan Islam lebih kita kata lebih tertib, lebih santun daripada kita. Bukan nak merendahkan. Kadang-kadang yang ada ilmu agama juga tak dapat nak menjamin bahawa akhlak yang dipaparkan itu sesuai dengan ilmu yang dia ada. Ini kelemahan-kelemahan yang anak muda tengok. Kalau tadi Brother Shah kata nak ambil orang yang tak kenal Islam, nak pergi kenal Islam, itu kerja yang kita kata lagi besar susahnya, lagi banyak cabarannya. Kalau tak kukuh kekuatannya, kalau tak merasa bahawa ini aku buat kerana Allah, nak tempah tiket ke syurga Allah, aku macam mana pun nak selamat dari api neraka, apa jadi pun, kalau bukan inilah semangatnya, hijrah tak jadi ke mana, dakwah tak jadi darah daging, dakwah tak jadi nafas yang turun naik. Sebab itu kalau boleh kita nak bangun, kalau benar-benar kita sayang diri kita, kalau benar-benar kita kata kita ada bekal. Sebab itu ulama kata apa, aku heran orang mukmin ni semua tahu mereka akan melalui perjalanan jauh, tetapi tidak ramai yang menyediakan bekal. Maka menghidupkan dunia dakwah ini adalah merupakan satu daripada saluran-saluran untuk dijadikan sebagai bekal untuk menghadap Allah nanti. Sebab itu kita kata bukan dakwah kerana nak mati, tapi dakwah nak menghidupkan Allah itu dalam kehidupan, nak menghidupkan karakter Rasulullah itu menjadi karakter kita. Tapi kalau kita bercakap tentang ilmunya tapi tidak diangkat dengan akhlaknya, kita kata ilmunya akan tertanggal, akhlaknya akan koyak, dan dakwah tidak akan sampai ke mana-mana. Sebab itu ulama mengatakan ada yang belajar akhlak, belajar adab 30 tahun, tapi belajar ilmu 20 tahun saja. Kerana kita katakan ilmu tanpa adab, ilmu tanpa akhlak seperti tubuh tak ada kepala. Sebab itu kekuatan yang nak dibangun ialah bagaimana kita nak menghidupkan. Kita kata kita menuntut ilmu, tapi akhlaknya tidak dituntut sekaligus. Sedangkan sepanjang dakwah Rasulullah, sama ada di Mekah atau Madinah, tidak banyak bercakap tentang isi Al-Quran secara langsung, tidak membacakan hadis pada orang-orang yang didakwahnya, tapi ditampilkan, dilayan, dibasuh, dimuliakan, dibalut dengan akhlak terbaik, sehingga terbuka hati mereka tanpa dipaksa. Dan sekali mereka tanpa dipaksa, mereka akan pegang sampai mati. Kalau Brother Shah kata, apa jadi pun dengan mak saya, sebab saya sudah nampak ada cahaya dalam Islam. Apa jadi pun, saya akan pegang ini dahulu, kerana ini yang menyelamatkan aku dari api neraka. Kerana sudah jumpa api neraka, sudah jumpa ilmu tentang neraka, sudah jumpa ilmu yang kita katakan Islam terbaik. Sebab itu dia tak ada kata nak undur-undur lagi, ataupun kata nak gustan-gustan, tak. Kerana kita merasa bahawa kekuatan-kekuatan yang nak diangkat adalah kekuatan yang kekal, tak boleh bermusim. Kalau kata, oh saya adalah NGO, awak ialah NGO, saya tak ada apa-apa NGO pun. Tak. Dakwah boleh secara di rumah je. Buatlah akhlak baik, didiklah anak yang berakhlak, supaya bila dia keluar, dia menggambarkan, melambangkan, inilah anak-anak Islam. Kadang-kadang kita sedih, anak yang sudah belajar, sudah hafal Quran, sudah hafal macam-macam, sudah pergi masuk ke kuliah-kuliah agama yang sangat panjang tempohnya, tapi tidak mampu menampilkan indahnya karakter, indahnya akhlak Islam. Ini yang kita paling bimbang. Sebab itu sekali lagi, mari kita sama-sama mengangkat diri bahawa dakwah milik kita. Tak berdakwah bermakna tak sayang Allah, tak berdakwah bermakna tak sayang Rasulullah,
tak berdakwah bermakna kamu tidak cinta dengan Allah dan Rasulullah. Dan tolong bangun balik tahun baru ini, tahun kita membuat satu turning point, satu perubahan diri. Aku nak jadi pendakwah terpenting pada anak-anak aku. Aku nak jadi pendakwah pada cucu aku, pada masyarakat yang dekat dengan aku. Sebab itu sekali lagi bercampurlah dengan masyarakat. Ambil kiralah masa depan anak dan cucu kita. Kita lepas, anak cucu belum lepas. Sebab itu sekali lagi hari ini, pengalaman sebagai kaunselor, sangat ramai anak remaja yang tak jumpa cinta Allah dan tak jumpa cinta Rasulullah. Bukan salah mereka, bukan salah YouTube, bukan salah teknologi, tapi salah kita. Tidak mampu jadi pendakwah kepada anak-anak kita, tak mampu jadi pendakwah pada keluarga sendiri. Sebab itu kata-kata, jangan ambil contoh ala Nabi Nuh pun tak dapat nak selamat anak. Itu satu kes, tapi dia tetap Nabi, dia tetap bimbingan dari Allah, dia tetap diberikan ulul azmi. Tapi kita yang diberi segala kemudahan, diberi segala kekayaan. Sebab itu kita kata boleh belajar 5 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun universiti, campur masa sampai PhD. Maknanya sampai 15, 16 tahun. Tapi belajar agamanya berapa hari? Kita rasakan belajar agama ini ala bila sempat, bila pencen. Sedangkan agama itu tulang belakang. Tanpa ilmu tak boleh buat dakwah. Tanpa ilmu, tanpa kefahaman, kita tak mampu bina akhlak. Sebab itu sekali lagi saya berseru, tahun baru ini mesti diazamkan macam mana aku pulun untuk dapat PhD, macam mana aku pulun untuk dapat first degree. Aku juga kena pulun untuk dapat PhD di mata Allah, untuk dapat PhD di mata Rasulullah. Kerana inilah ilmu yang menjamin kita untuk selamat di dunia dan selamat di akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan kita berubah. Allah. Amin. Baik, masya-Allah ya. Begitu bersemangat Umi. Amin. Malam-malam ni Umi ya, bukan bolehnya slow ya. Sebab sesuai dengan masa, betul. Dan saya yakin saya pun lihat masya-Allah banyak catatan-catatan. Sofi Sadikin ya mencatat apa yang Umi berikan, dan juga yang lain tolong lakukan perkara yang sama. Sebab ramai sebenarnya yang akan membaca di kemudian, yang bila dengar dan kemudian dicatat, itu lebih masuk dalam hati kita. Dan saya kira pembincangan kita jadi lebih jelas. Kenapa? Sebab bila kita jelaskan bahawa hijrah itu adalah untuk cahaya, dan cahaya itu adalah Allah, Rasul. Dan bila kita sebut Rasul saja, dia tak lain tak bukan adalah soal akhlak ya. Dalam hadis daripada Abi Hurairah, kata Nabi SAW, yang semua kita menghafalnya, mengingatnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, hanya senya, kata Nabi, innama bu'ithu, aku ni diutus oleh Allah. Maknanya aku ni diutuskan oleh Allah hanya senya ya, seolah-olah satu je mission dia, liutammim, untuk aku itu menyempurnakan. Maknanya apa? Nabi mengambil sama semua peranan nabi-nabi dahulu ya. Bila disebut liutammim, maknanya aku liutammima, bagi aku menyempurnakan. Maksudnya nabi-nabi sejak daripada Nabi Adam membawa benda misi ini, visi ini. Mission mereka, vision mereka adalah akhlak. Jadi Nabi hanya menyempurnakan. Dan cuba bayang yang Umi tekankan tadi ya, kalaulah kita tidak mengambil peranan dakwah dan mengambil peranan akhlak ini, seolah-olah apa bukti sayang kita pada Nabi, apa bukti sayang kita pada Allah, dan apa kita nak jawab depan Allah pada saat kita berdiri di hari akhirat nanti, ketika kita akan ditanya oleh Allah. Pandai bukan main, bijak bukan main. Aku bagi kereta, kata Allah. Aku bagi rumah, kata Allah. Kamu tak ada keluarga, aku bagi keluarga, kata Allah. Tetapi Masya Allah, Islam, pengamalan, akhlak langsung tak ada ya. Baik, kerana itu Masya Allah Umi, terima kasih banyak. Sangat sebenarnya sangat perlu untuk kita mengasak-asak perkataan Umi tadi masuk ke dalam hati setiap daripada kita semua, supaya kita tahu bahawa agenda kita penting adalah untuk membina akhlak dan tamadun. Akhlak, yang akhlak itu kita tak payah banyak. Umi sebutkan tadi, tengok orang yang nak rapat dengan kita, anak kita ya. Jangan kita harapkan para asatizah, para duat tolong dakwahkan. Kita adalah pendakwah terbaik. Tetapi bila setiap orang melepaskan tanggungjawab ini, akhirnya tak ada siapa yang melakukan tanggungjawab tersebut. Akhirnya anak-anak kita terbiar dan terabai. Baik, kerana itu saya kata satu perkara yang sangat memberi kesan, dan saya mencatat juga apa yang kalau kita boleh faham ya, kalau kita punya perbincangan, kalaulah selama ini mengajak kita kepada ibadah. Sebab ibadah ini kalau kita amal, dia sebenarnya bukan apa yang kita beri.
itu adalah apa yang kita terima untuk kita. Kita solat sebab kita nak dapat ketenangan, terbina ni. Apa saja amal itu sebenarnya ialah untuk kita dapat. Hanya bila kita dakwah, barulah apa yang kita beri. Dan nilai manusia bukan apa yang dia dapat, tetapi apa yang dia beri. Jadi sebab tu dakwah, dan dakwahnya ke mana? Untuk membina adab dan akhlak. Jadi masya-Allah Umi sangat jelas saya kira ya. Brosha ya, saya kira brosha pun macam bersemangat ya. Bersemangat tadi ya. Jadi dengan kelebihan yang ada pada brosha, sebab brosha melalui dua dunia kita katakan tadi, dan juga pengalaman mengislamkan orang, dan mungkin kita boleh belajar agaknya ya, adakah hujah kita, kepetahan kita itu yang mungkin meleburkan hingga orang memeluk agama Islam. Ya, tadi Umi sebutkan bahawa sebenarnya bukan ilmu itu yang dipandang, tetapi akhlak yang kita tampilkan. Dan sebab itulah dan Nabi pun menyebut dalam hadis, kata Nabi SAW, ma min syai'in, kata Nabi, tidak ada satu benda yang lebih berat yang Allah letak di atas timbangan neraca kita di hari akhirat, afqal, lebih berat, kata Nabi, min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Maknanya kita tahajud malam, kita buat ini, tetapi itu tak berat berbanding kita berjaya mempamerkan akhlak yang mulia. Jadi kaitan kita berubah dengan proses dakwah untuk membina akhlak yang baik. Inilah saya kira ini misi dan visi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara itu sebenarnya, atas apa yang kita bincangkan pada malam ni. Saya juga nak sampaikan salam Ustaz Mahyudin, pada semua keluarga kita, Ustazah Isfadiyah ya. Tadi saya dah sebut Ustaz Jafri, Ustaz Syed Kadir, ramai lagi lah yang sentiasa, Ustaz Zainuddin sendiri, masya-Allah ya. Jadi Bro Syah sendiri ya. Kita dah semangat tadi, Umi dah bagi dah semangat dah. Jadi sebagai sudut pandang dua dunia Bro Syah tadi. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersetuju dengan apa yang Umi sampaikan, khususnya tanggungjawab dakwah ni bukan tanggungjawab kelompok-kelompok tertentu seperti ustaz, ustazah, imam dan sebagainya, tetapi tanggungjawab dakwah ni adalah tanggungjawab setiap orang Islam. Bila kita mengucap dua kalimah syahadah, maka jatuh tanggungjawab atas diri kita untuk melakukan kerja dakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sebab kita ni ada pengalaman dan kemampuan yang berbeza-beza. Kita ambil contoh daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sahih Bukhari jilid nombor 4 bab 56 hadis nombor 667. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam balighu walau ayat. Nabi kata sampaikan walaupun satu ayat. Kita tak perlu tunggu sampai kita jadi pakar ataupun kita pandai dan kita berdakwah. Masa saya memeluk agama Islam, saya dah yakin Islam tu agama benar. Tetapi saya bukan seorang yang berilmu. Saya bukanlah seorang yang bijak pandai dan sebagainya. Tetapi memandangkan mak bapak saya masih tak Islam, adik-beradik saya masih tak Islam, kawan-kawan jiran saya masih tak Islam, apa akan berlaku kepada mereka? Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, kalau ada salah satu daripada keluarga kita yang bukan beragama Islam hari ini, adakah kita akan duduk dengan relax dan sebagainya? Jawapannya tidak. Nauzubillah, saya tak doakan begitu. Tetapi kenapa kita tidak ada semangat nak berdakwah kepada orang-orang keliling kita, khususnya yang bukan beragama Islam? Sebab dakwah ni adalah milik semua. Semua layak mendapat penerangan tentang agama Islam. Kita ambil contoh, antara perkara yang kenapa saya berdakwah daripada peringkat awal dulu, saya sangat-sangat takut dan saya khawatir Allah Subhanahu Wa Taala akan persoalkan saya di akhirat nanti. Syakirin, aku dah bagi kau hidayah, kau sudah pun Islam. Kenapa kau tidak cerita Islam ni kepada orang lain? Dan saya mengaku terus terang, pada peringkat awal saya buat kerja-kerja dakwah, saya memang ada lakukan salah dan silap. Dan kita belajar daripada kesilapan. Ada waktunya kesilapan yang kita lakukan itulah guru terbaik bagi kita. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, bila kita nak buat kerja-kerja dakwah ni, ada banyak cara, banyak pendekatan. Cuma saya nak fokus satu je pada malam ini, iaitu dakwah bil hal. Bukan dakwah buat hal. Okey, dakwah bil hal dengan akhlak kita. Tunjukkan akhlak yang baik. Tetapi yang banyak berlaku keliling kita kadang-kadang bukannya dakwah bil hal, tetapi dakwah buat hal. Bukannya kita buat orang tertarik kepada Islam, tetapi kita menjadi fitnah terhadap agama Islam, menjauhkan orang. Yang ketiganya, kepentingan dakwah ni. Kepentingan dakwah ni sangat-sangat penting. Kalau kita lihat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara sunnah yang paling besar tidak lain adalah dakwah.
23 tahun Nabi sebagai seorang rasul berdakwah. 13 tahun yang pertama okey di Mekah, dan kemudian 10 tahun yang berikut selepas hijrah adalah di Yathrib ataupun di Madinah. Hidup Nabi ini penuh dengan dakwah, dan dakwah ni dua-dua seiring. Dakwah kepada bukan Islam sambil berdakwah sesama Islam. Dua-dua seiring. Dan okey, kita nak berdakwah ni, apa formula-formula kita nak berdakwah? Dalam masa kita suntuk, ada beberapa, saya kongsikan 2-3 formula di sini. Yang pertama, kita ambil daripada Al-Quran, daripada surah An-Nahl, surah nombor 16, ayat nombor 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan." Yang bermaksud seru semua artinya orang Islam, bukan Islam, baik dewasa, baik kanak-kanak, baik lelaki, baik wanita, seru semua ke jalan Tuhanmu secara bijaksana. Masalah kita, kadang-kadang kita bijak sini tetapi tidak bijaksana. So dalam kita nak berdakwah, kita memerlukan kebijaksanaan, bukan hanya sekadar kebijaksiniin. Dan beri peringatan dengan cara yang baik, dengan cara lembut. Okey, letak sesuatu pada tempatnya. Tapi pada waktu yang sama, bila kita kata nak cara lembut, cara baik dan sebagainya, ada waktu kita perlu tegas. Itu satu keseimbangan, tetapi bukan kasar. Dakwah kita sepatutnya membuat orang semakin dekat dengan Islam, bukannya semakin jauh. Dia bukannya berapa banyak ayat Al-Quran aku hafal, berapa banyak hadis aku hafal, berapa banyak ayat-ayat daripada perbandingan agama yang aku hafal. Bukannya chapter number, verse number, chapter number, verse number, chapter number, verse number. Bukan itu yang membuat orang datang dekat pada Islam. Pengalaman saya berdakwah tak banyak, lebih kurang dalam 20 tahun lebih saja. Saya dapati satu kesimpulan yang buat orang semakin dekat dengan Islam adalah akhlak kita. Okey, dan bila kita menyampaikan dakwah, ada cabaran, orang takkan setuju. Dia akan berbahas dengan kita, berdebat dengan kita. Maka kita berbahas dengan hujah, dengan dalil yang paling cantik, yang paling indah. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila kita dakwah dengan non-Muslim khususnya, sensitif. So macam mana kita nak dakwah dengan non-Muslim? Formula kedua daripada surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat nombor 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Okey, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, katakan kepada ahli kitab, ta'alu, marilah kepada kalimah-kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu. Jangan fokus pada perbezaan, fokus pada perbezaan. Saya tak kata semua agama sama. Kita ada perbezaan doktrin, tetapi kita juga ada nilai-nilai persamaan. So fokus pada persamaan dulu. Persamaan apa yang kita nak cari? Alla nabuda illallah. Tidak ada yang layak disembah melainkan Allah SWT. So kita fokus pada akidah, kepada tauhid. Yang hukum hakam tu kemudian step by step, bawa dia beriman kepada Allah SWT. Dan bila kita berdakwah pada non-Muslim, berhati-hati sebab sensitif. Maka satu daripada formula yang kita perlu ikut sekali ialah dalam surah An'am, surah nombor 6 ayat nombor 108, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, janganlah kamu mencerca apa yang mereka sembah selain dari Allah. Nescaya mereka mungkin kembali mencerca Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Jangan kita menghina agama orang lain. Sebab setiap manusia ada perasaan, ada harga diri. Dan ini ialah satu skill bagaimana kita nak menyampaikan. Dan secara umumnya, bila kita nak menyampaikan kerja-kerja dakwah, satu hadis yang datang dalam fikiran saya sekarang ini adalah daripada Sahih Bukhari, jilid nombor 1, bab 11, hadis nombor 69. Qala Nabi SAW, yasiru walatu asiru, basyiru walatu nafiru. Yang bermaksud Nabi kata, permudahkan, jangan disusah-susahkan. Gembirakan, jangan ditakut-takutkan. Dan cara overall yang saya nak bagi untuk malam ini, bila kita cakap tentang adab dan akhlak, pada saya tidak lain tidak bukan adalah hati kita. Nak menjaga hati kita. Belum tentu orang yang berdakwah, orang yang berceramah dapat menjaga hati. Saya sendiri nak jaga hati saya. Saya bukan nak cerita tentang orang lain. Nak menjaga hati saya sendiri pun, saya kena berjuang. I have to struggle to take care of the heart. Dan insyaAllah kalau kita jaga hati kita, insyaAllah banyak perkara akan menjadi baik. Dan kita saling bantu-membantu, saling nasihat, menasihati antara satu sama lain, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Masya-Allah. Allah. Saya kira
penonton yang bersama ni kena tunggu siri, teknik dan panduan berdakwah. Ya, jadi insya-Allah kita akan keluarkan daripada Dewan Dakwah. Jadi tunggukan insya-Allah kemunculannya nanti. Bro Syah akan kongsi banyak tips-tips melalui pengalaman yang mereka lalui, bukan apa yang kita dapat dalam buku, bukan teori, tetapi apatah lagi dalam konteks masyarakat kita di Malaysia. Jadi pendekatan yang dibawa oleh Bro Syah, saya kira menepati apa yang dibacakan sebentar tadi, ya. Mesti ada hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya. Kemudian mau'izatil hasanah, dan kalau perlu jadilhum billati hiya ahsan, ya. Walaupun perlu berhujah, tapi Allah kata mesti dengan cara terbaik, bukan cara baik, Allah kata. Makna begitulah batas-batas susila yang Allah ajarkan, ya. Santunnya begitu hebat dalam dakwah. Jadi insya-Allah kita akan keluarkan siri tu, ya. Usaha dan ambil nota dah, ya, insya-Allah. Supaya akan datang bagi media, kita akan keluarkan panduan. Itu sangat penting sebenarnya, sebab ramai di kalangan kita yang malam ni, dan sebenarnya dah ada pun ada kawan baik, jiran sebelah yang memang baik, tapi tak tahu tekniknya. Kadang-kadang tekniknya bagaimana, ya. Saya semalam jumpa dengan, pada saya seorang tokoh yang hebatlah dalam bisnes, ya. Dan beliau menyebutkan bahawa dia mengambil formula marketing dia adalah daripada bagaimana cara dakwah Nabi SAW. Dia juga membacakan hadis tadi, balighu anni walau ayah, dan dia kata orang marketing kena ada sifat Nabi untuk menyampaikan. Dan kalaulah kita, ni dalam konteks marketing dia kata, ya, kalaulah barang kita itu dapat menyelesaikan masalah manusia, kenapa tak perlu sampaikan? Jadi kalaulah dalam bidang itu pun rohnya diambil dalam konteks dakwah, apatah lagi kita semua yang agama itulah nur, cahaya, ya. Manusia berada dalam kegelapan. Manusia sebenarnya tercari-cari dan tertanya-tanya, tetapi di mana nak menuju kepada cahaya tersebut. Jadi kita ambil peluang benar-benar. Jadi malam ni sebenarnya kita berjumpa untuk mengumpulkan semangat itu, untuk kita bawa dan pindahkan ke tahun hadapan. Tadi Umi pun sebut bahawa sebenarnya dia bukan tahunan, tetapi sebenarnya setiap saat selama mana kita hidup, selagi mana kita hidup, selagi itulah kita akan berhijrah. Ruh hijrah tersebut, dan hijrah membawa ruhnya, tunjangnya adalah dakwah. Dakwah tujuannya adalah kepada untuk kita membina yang tertinggi adalah akhlak mulia. InsyaAllah kita akan bincang mungkin di penghujung perbincangan ni. Sebelum saya minta mungkin Umi buat dalam 1 minit 2 minit Umi sebagai kesimpulan akhir. Nabi SAW menyebut, ya, bila Umi menyebut banyak kali tadi, kita ni adalah cinta Allah, cinta Rasul. Itu matlamat kita dalam dakwah, matlamat dalam membina akhlak. Nabi sebutkan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa, ya. Dalam hadis Jabir ibn Abdullah daripada Imam Ahmad dan Tirmizi, kata Nabi, inna, sesungguhnya, min ahabbikum ilayya. Kalau kita sekarang nak tahu siapalah, kalau Nabi ada bersama dengan kita dan Nabi tunjuk aku, orang ni aku paling sayang. Siapa sebenarnya, kata Nabi, orang yang paling aku sayang? Apa kata Nabi? Siapa di kalangan kamu yang paling mulia akhlaknya? Nabi tak kata siapa paling banyak tahajudnya, walaupun memang tahajud itu besar ganjarannya. Bukan Nabi kata orang paling banyak zikirnya, memang zikir itu tak dinafikan. Tetapi kalau tahajud tetapi akhlaknya Masya Allah, tetapi kalau dia zikir tetapi perkataannya laser semacam. Jadi sebab itu gabungan itu perlu ada. Jadi kata Nabi, orang yang paling aku sayang dan duduk dengan aku paling dekat di hari akhirat, maknanya Nabi paling dekat untuk capai beri syafaat, ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi insya-Allah teras utama Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara adalah ingin benar-benar, dan kita nak bergerak sebenarnya daripada peringkat yang paling tinggi, ya, supaya orang-orang di parlimen bercakap, dan mereka bercakap payungnya adalah akhlak, supaya setiap para guru yang menyampaikan bahasa cakap, tata bahasanya adalah akhlak. Setiap penyampai pengamal media, ya, kadang-kadang kita mengacara radio, tetapi tanpa sedar pada perkataan-perkataan kasar kita dan kotor kita itu dirakam oleh pendengar-pendengar daripada anak-anak muda, dan perlu kita
melakukan dakwah untuk perkara semua ini. Dan insya-Allah doakanlah dan marilah kita terlibat sama dalam gerakan ini supaya insya-Allah ya akhirnya bila kita dapat memayungi dunia dengan akhlak, itulah payung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Umi kita pun dah sampai tengah malam, Umi sembang pun sembang jugalah ya. Galeri ilmu tak bagi kopi lagi kat kita kan. Ustaz Suhaimi mana Ustaz Suhaimi? Ya. Baik, maknanya pada Umilah sebagai penutup kita katakan, kalau sekadar ilmu tinggi melangit tapi tidak diasuh dengan akhlak, ilmunya hilang, tidak memberi karakter, tidak akan bermakna. Kalau ada akhlak sahaja tapi tak ada ilmunya, juga tidak boleh membangun satu peradaban yang Allah mahu dan Rasulullah mahu. Oleh itu sekali lagi mari kita berjuang sama-sama. Di umur berapa pun, di mana pun kita, jawatan apa pun yang kita pegang, kaya mana pun kita, tolong jangan putus hari, umur, saat untuk menambah ilmu. Kerana tanpa tambahan ilmu kita tidak mungkin dapat menambah dekat dengan Allah, dan tanpa akhlak yang baik kita tidak akan mampu untuk memfotokopi akhlak Rasulullah Allah. Dan tidak akan mampu untuk merasa sujud dengan penuh ikhlas kepada Allah. Sebab itu kita kata dengan akhlak yang paling baik ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah. Sebab itu kita katakan modal paling penting untuk dakwah adalah akhlak. Oleh itu mari kita sama-sama bangun ilmu tentang akhlak, bangun ilmu tentang akidah syariah dan segalanya. Maka tapi jangan sampai ilmunya melangit tapi akhlaknya separuh atau akhlaknya suku, atau kadang-kadang kita melihat tanpa akhlak, tanpa beralaskan akhlak yang benar-benar Allah redha. Dia bangun ikut akhlak sendiri, suka saya lah, nak cakap saya, siapa yang nak marah? Ini masalah. Maka sekali lagi pendakwah yang bercita-cita untuk berasa dekat dengan Allah tidak akan mampu mencapai cita-cita sekiranya akhlaknya belum jadi akhlak terbaik, adabnya belum jadi benar-benar beradab. Mudah-mudahan kita sama-sama membangun generasi bukan saja berilmu tetapi juga beradab dan berakhlak, insya-Allah, sebagai tangga untuk kita benar-benar layak mengatakan bahawa Islam adalah agama membangun akhlak terbaik untuk ummah, sehingga kita menjadi ummah yang sangat sempurna, insya-Allah. Baik, Masya Allah ya. Itu kira satu kata-kata kunci semangat daripada Umi. Dan kalaulah selepas ini mungkin kita boleh pejamkan mata dan tengok apa akhlak yang aku nak betulkan dan hijrahkan, insya-Allah. Kalau selama ni mungkin aku sombong ya, jadilah berakhlak merendah diri. Kalau aku mungkin seorang yang kedekut, jadilah seorang yang pemurah. Kalau aku selama ni orang yang payah nak beri senyuman, benda yang akhlak yang paling mudah adalah memberi senyuman, tetapi cukup susah untuk memberi senyuman. InsyaAllah, ambillah peluang ni, kita lakukan hijrah ini, nilainya sangat besar di sisi Allah. Mungkin selama ni kita banyak sangat Umi ya. Nak hijrah tu terlampau besar sangat istilahnya. Kita kecilkan apa akhlak yang aku boleh ubah, insya-Allah, bermula daripada malam ini. Tak perlu tunggu tahun baru, kita akan mula, insya-Allah. Aku akan jadi orang yang lebih ramah dan mesra dengan orang lain. Nabi sebut dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, al-mu'min ya'laf wala al-mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu ya'laf wa yu'laf, dia itu mesra dan mudah dimesrai. Wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf, ya. Dalam hadis riwayat Tirmizi, kata Nabi, tak ada mulia orang yang dia tak mesra dengan orang dan orang payah nak mesra dengan dia. So kita ini, insya-Allah, Umi punya pesanan tadi, supaya kita mula melakukan gerak kerja perubahan itu sebagai bukti kita kepada cinta kita kepada agama kita, insya-Allah. Okey bro, Syah, kata-kata lembut manis akhir di hujung ni. Okey, secara ringkas saya kongsi dua perkara saja. Yang pertama sekali, bila kita nak berdakwah ni, tolong jangan bagi alasan. Jangan tunggu kita dah pandai baru kita nak berdakwah. Kita dah jadi bagus baru kita nak berdakwah. Kalau nak tunggu sampai pandai baru nak berdakwah, sampai bila pun kita tak akan pandai. Tapi bila kita selalu berdakwah, insya-Allah kita akan pandai. Dan bila kita nak tunggu sampai kita baik baru nak berdakwah, maka saya akan gunakan pepatah Melayu sekali lagi, bumi mana yang tidak pernah ditimpa hujan, manusia mana yang tidak ada melakukan salah silap. Tak kira kita sebagai manusia, kita sentiasa selalu ada kekurangan, ada kesilapan. Contohnya saya sendiri, saya bukan orang cerdik pandai, saya bukan pakar dalam apa-apa pun. Mungkin saya ada sedikit pengalaman di sana dan sini, itu aja.
tetapi kita buat sedaya upaya kita. Dan saya seorang manusia yang penuh dengan serba kekurangan dan kelemahan, tetapi jangan jadikan itu sebagai halangan kita berdakwah. Perkara kedua, dalam hidup kita ni tidak ada 2 detik yang sama. Tak ada 2 detik yang sama. Sebab setiap detik kita sentiasa berubah. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan, kalau sejam yang lepas dengan sekarang ni pun ada perubahan dalam diri sendiri. Ada maklumat-maklumat yang baru kita dapat. So kita bukan orang yang sama. So kalau 2 detik ni tidak sama, artinya apa? Sama ada kita akan bergerak, berhijrah semakin hampir kepada Allah, ataupun kita berhijrah semakin turun dan mendekati syaitan. Na'udzubillah. Kalau kita tidak berubah, tidak berhijrah, menghampiri Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita jatuh ke bawah, menghampiri syaitan. Na'udzubillah. So dengan perkataan ini, satu peringatan pada diri saya sebenarnya. Dan ingat, saya orang biasa-biasa aja, tetapi kerja dakwah kita berjalan. Dan Luar saya biasa. memang ada lakukan salah dan silap. Bila-bila saya lakukan salah dan silap, saya minta tolong tegur. Tolong tegur, perbetulkan. If you love me, you correct me. Kalau anda sayang saya, tegur saya, baru saya dapat memperbetul dan memperbaiki diri saya. Kalau tidak, kita risau, kita lakukan kesilapan tanpa kita sedar secara berterusan, insya-Allah. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Galeri Ilmu dalam menyediakan studio ini untuk rancangan ini. Kita ucapkan terima kasih juga kepada penganjur kita, iaitu Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Dan juga terima kasih kepada para penonton. Siapalah anda? Siapalah kami tanpa anda? Takkan dah semua terbalik pula. Okey, setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, kita dah dengar saya kira macam penggulungan lah ya, kesimpulan daripada kedua-dua yang telah bermula daripada awal berkongsi ilmu dan pengalaman, dan marilah kita nak mengajak bersama-sama insya-Allah di penghujung ni dengan azam dan semangat kita berhijrah menuju cahaya agar kita kekal di dalamnya, dalam cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, seperti doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Kata Imam Qurtubi, ay tamassak bih, yakni ya Allah, kekalkan kaki kami di atas hidayah itu ya Allah. Allah sebut dalam ayat yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Allah, jangan engkau gelincirkan setelah engkau beri hidayah. Kerana ada orang yang telah dapat cahaya terang benderang, tetapi Allah tarik. Dalam syair menyatakan, yang syair yang dibaca dengan sambil menangis oleh orang-orang yang soleh, menyatakan bahawa likulli syai'in idza faraqtahu 'iwadun wa laysa lillah in faraqtahu min 'iwadin. Setiap sesuatu apabila dihilang daripada manusia akan ada pasti gantinya, tetapi tidak kalau hidayah Allah. Sekiranya dihilang daripada manusia, tidak akan ada siapa boleh menggantinya. Hijrah menuju cahaya untuk terus berada di atas jalan Allah. Seperti yang dikatakan tadi, makin kita ke utara, selatan makin jauh. Makin kita dekat dengan Allah, syaitan makin jauh. Tetapi kalau kita makin dekat dengan syaitan, Allah makin jauh. Inilah perjalanan kita, inilah amanah kita, inilah tanggungjawab kita. Semoga insya-Allah apa yang dikongsikan Umi, terima kasih banyak. Saya bagi pihak rakan-rakan penonton ya, dan Bro Syah, terima kasih. Dan benar apa yang dikatakan oleh Bro Syah ni, kalau tidak ada semua yang share, banyak sekali yang share di sini, menulis balik. Sofi Sadikin begitu setia mengulang balik setiap kata-kata daripada Bro Syah, daripada Umi, Eva Ismail ya, Liza siapa lagi ni, mungkin saya tak sempat nak baca seorang-seorang, tetapi alhamdulillah nanti malam ni kita akan baca balik. Semua ini adalah satu semangat yang baik bagi keluarga besar Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, mengucapkan salam kasih sayang yang berterusan. InsyaAllah agenda kita bersama, kita nak ajak ibarat satu keluarga yang akan melaksanakan tanggungjawab ini, kerana pastinya Allah perintahkan kita dalam perintah ta'awun, supaya kita saling bertolong bantu. Macam Bro Syah katakan tadi, tidak ada orang sempurna. Imam Al-Ghazali berkata, ketika kamu mengajar orang lain, kamu sebenarnya bukan sedang membasuh mereka, tetapi sedang membasuh tanganmu sendiri. Maka ketika baju bersih
tetapi yang lebih pasti adalah tanganmu bersih. Roh inilah kita bawa dalam Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Dan terima kasih juga, kita mesti mengucapkan terima kasih kepada Prof Datuk Dr. Mahmud Zuhdi, ya, dan juga tim yang juga akan bersama-sama memastikan insya-Allah dakwah kita akan berterusan. Jumpa lagi di masa akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.